Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Saudari pengacara majlis yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Shatta bin Sabran, Timbalan Naib Chancellor Haiwal Pelajar dan juga alumni, yang berbahagia Tuan Haji Azizan bin Najidin, Arah Bahagian Garsaraf dan Pengurusan Isu Jabatan Penerangan Malaysia, yang berbahagia Tuan Haji Hashim bin Syahri, Ketua Pentadbir Pejabat TNC Dewan Pelajar. Seterusnya yang berbahagia Encik Muhammad Nur bin Syakir Hamid, Ketua Bahagian Haiwal Pelajar, pegawai-pegawai daripada universiti, pegawai-pegawai daripada Jabatan Penerangan, seterusnya ahli-ahli jawatankuasa program bicara siswa, dan hadirin anak-anak, adik-adik mahasiswa UPM dan juga beberapa universiti lain yang sempat hadir pada malam ini. Seterusnya hadirin sekalian, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT, kita dapat bersama-sama berkumpul pada malam ini bagi kita melaksanakan satu program yang penuh ilmu, satu program yang kita namakan Bicara Siswa Kemerdekaan ke-57. Kita nak tahu apa generasi Y kata. Tuan-tuan dan puan yang mewakili generasi Y mempunyai perspektif yang tersendiri dalam menterjemahkan apakah yang menjadi haluan masa depan negara ini. Kerana seperti mana yang disebutkan oleh Profesor Dr. Muhammad Shatta tadi, hari ini bukan untuk generasi, hari ini untuk generasi yang akan datang, dipimpin oleh generasi sekarang untuk generasi yang akan datang. Jadi sebab itulah pada Jabatan Penerangan kita merasakan program ini cukup penting bagi kita untuk sama-sama menggarapkan pandangan dan juga buah fikiran daripada anda semua, generasi Y. Melihat kepada kehadiran tuan-tuan dan puan yang merupakan gabungan mahasiswa dan juga mahasiswi daripada institusi pengajian tinggi dan juga swasta yang sempat hadir pada malam ini merupakan satu cerminan kepada semangat nasionalisme yang padu dalam kalangan saudara dan saudara sekalian. Ucapan tahniah dari saya buat anda sekalian yang mewakili generasi Y untuk kita sama-sama menyemarakkan suasana sambutan bulan kemerdekaan kita yang ke-57 yang bertemakan Malaysia. Di sini lahirnya sebuah cinta. Berasaskan kepada tema inilah, bandingkan dengan tema-tema yang sebelum ini. Mula pada tahun lalu apabila kita mempunyai tema yang berlainan daripada cara kita menyambut. Seperti tahun lalu, siapa ingat? Apakah tema tahun lalu? Tak berapa dengar. Di belakang boleh buat sikit. Apa tema tahun lalu? Tanah tumpahnya darah. Yang dipetik daripada lirik pertama lagu Negaraku yang kita nyanyikan sebenarnya. Mengambil kira suasana waktu itu, sewaktu kita berhadapan dengan musibah, ancaman, serangan daripada penceroboh-penceroboh di Lahad Datu. Di waktu itu, rakyat Malaysia bersatu padu bagi kita kerana negara kita diancaman. Walaupun ada segelintir daripada rakyat Malaysia yang tidak patriotik, yang cuba menidakkan usaha-usaha yang dibuat oleh perwira-perwira negara, usaha yang dibuat mempertahankan negara oleh tentera dan juga polis. Dalam pada itu, Jabatan Penerangan yang saya pimpin bersama-sama juga dengan pihak tentera, pihak polis dan pihak keselamatan lain bagi kita bertanggungjawab dari segi untuk memenangi minda masyarakat di sekitar ini. Itulah secara pengalaman pertama saya sendiri. Ingin saya ceritakan sedikit pengalaman itu. Berada di Lahad Datu sewaktu krisis itu, di mana apabila kejadian itu
di udara ini dengan jet-jet pejuang Malaysia, kita berasa bangga dengan itu. Tapi dalam hati kecil kita merasa cukup gentar, cukup takut dengan keadaan yang berlaku. Pertama kali kita mendengar letupan bom yang sebenar. Bagi kita menghalang kemajuan oleh pihak penceroboh. Saya hanya berada lebih kurang 10 km sahaja daripada lokasi di mana yang menjadi target itu. Walaupun 10 km, tetapi gegaran bom itu sampai menggegarkan jantung, sampai ke cermin di pusat di Felda Sahabat itu ada yang pecah akibat betapa kuatnya gegaran, betapa rendahnya kapal terbang itu melaksanakan tugasnya dengan gegap komputernya. Jiwa kita yang tidak, selama hari ini saya fikir saya sudah cukup kental jiwanya, tapi bila kita berada dalam situasi itu, tiba-tiba rasa diri ini cukup kerdil. Apabila ancaman telah berlaku, para jurid kita, pejuang-pejuang kita berhadapan dengan musuh di situ, baru kita tahu kan akan erti nilai jati diri. Jati diri kita untuk mempertahankan negara kita. Semangat yang datang berkobar-kobar selepas itu. Apa jua yang datang, walaupun tidak diterus kepada lapangan, tapi saya dapat menjiwai, saya dapat merasai selepas kejadian itu, kita memasuki ke kawasan tersebut, melihat bagaimana masyarakat yang dahulunya ataupun tidak mahu diajak keluar, orang tua berumur 60 tahun seperti mengambil bahagian dalam larian 100 meter, pertandingan 100 meter, betapa takutnya dalam keadaan yang sedemikian. Sebab itulah tuan-tuan, jangan kita anggapkan keamanan yang kita lalui sekarang ini secara datang begitu menggolek atau datang menggolek, datang begitu sahaja. Ia adalah hasil daripada perjuangan titik peluh, walaupun tidak melibatkan pertumpahan darah. Atas kebijaksanaan pemimpin waktu itu, almarhum Tengku Abdul Rahman telah berjaya mengadakan rundingan tanpa menumpahkan setitik darah pun, kita mencapai kemerdekaan. Janganlah kerana itu difikirkan kita tidak bersemangat kental. Janganlah kerana itu kita mendapat kemerdekaan dengan mudah. Kalau nak bandingkan dengan di Indonesia, berapa ramai jiwa yang telah terkorban dan melayang bagi penentang penjajah. Kebijaksanaan pemimpin kita yang ada waktu itu, almarhum Tengku Abdul Rahman, Tun B.T. Samantan, Tun Tan Sri Sing, pelbagai kaum itu bersatu padu, bersama-sama pergi ke London untuk berunding dengan pihak British untuk mendapat kemerdekaan. Akibat daripada usaha kecerdikan dan kebijaksanaan mereka lah, maka kita dapat hidup aman dan damai, dapat dibina sebuah universiti yang begitu indah di sini, dapat kita mempelajari ilmu-ilmu yang cukup berguna untuk menjamin masa depan kita sendiri dan juga masa depan anak-anak dan seterusnya masa depan negara. Jadi tuan-tuan dan puan, fikirkan, sama ada kita hidup ni dengan selesa sekarang ini adalah kerana usaha kita sendiri semata-mata, tidak. Adalah usaha daripada generasi dulu membekalkan keamanan kepada kita, membekalkan kemudahan membangunkan negara sehingga kita boleh mencapai pada tahap yang sedemikian. Dan seterusnya dengan 6 pemimpin negara yang telah ada dalam negara kita yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sekarang, yang mempunyai fikiran yang jauh, yang memastikan setiap warga negara kita mendapat segala faedah, mendapat segala kemudahan, tidak terlintas pun dalam pemikirannya untuk melaksanakan sesuatu dasar untuk menyusahkan rakyat. Walaupun di saat ini dan ketika ini masalah komunikasi yang begitu ketara, masalah persepsi yang begitu ketara, apa jua lontaran yang dibuat oleh kerajaan umpamanya dengan GST, pelbagai tumahan tuduhan telah pun dipaparkan terhadap kerajaan. Dengan adanya media sosial, begitu mudah untuk kita memaparkan, melaksanakan tweet, Facebook dan sebagainya, memberikan pandangan-pandangan kita yang banyaknya negatif dari yang positif. Sebab itulah kita rasakan program Bicara Siswa ini cukup penting bagi kita membuka minda, menyuarakan pandangan kita
kepada perkara-perkara yang kebaikan, kepada perkara-perkara yang boleh membawa negara kita pencapaian matlamat wawasan 2020 yang hanya tinggal sedikit saja masa lagi untuk menjadi sebuah negara yang berpendapatan tinggi, negara Islam yang pertama diisytiharkan sebagai sebuah negara maju. Jadi kita sama-sama, mahasiswa-mahasiswi yang ada inilah merupakan pelaksananya yang akan meneruskan perjuangan ini ke pencapaian matlamat. Sebab itulah kita rasakan manfaat program kita pada malam ini yang akan dikendalikan ahli-ahli panel yang terdiri daripada generasi Y, generasi muda, yang akan dimoderatkan oleh seorang profesor yang handal, menyuarakan pandangan secara lebih terbuka, supaya apa jua dapat kita kumpulkan, dapat kita kutipkan, dapat kita sama-sama angkat untuk menjadikan ini sebagai satu teras bagi kita melaksanakan tanggungjawab, khususnya pada masa akan datang, memaparkan dasar-dasar yang baru. Tuan-tuan adalah wadah, adalah generasi muda yang bukan sekadar meraih ilmu di pusat pengajian tinggi, tapi merupakan generasi penyambung yang akan meneruskan usaha generasi sedia ada dalam mempertingkatkan lagi kejayaan dan juga kemampuan negara. Tuan-tuan dan puan, di saat dan ketika kita merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-57, ada puak-puak, ada segelintir rakyat Malaysia yang tidak prihatin, yang cuba menodai kemakmuran negara dengan melontarkan ataupun cuba nak membawa negara kepada satu perkara yang lain. Umpamanya usaha segelintir daripada masyarakat untuk memisahkan Sabah dan Sarawak agar keluar dari Malaysia. Dikatakan usaha-usaha dibuat oleh golongan ini dengan matlamat politik tertentu yang kita tak tahu pun apa, tapi lebih kepada untuk memecah belahkan negara kita. Sebab itulah seharusnya kita sama-sama memastikan golongan ini kita tentang, kita pastikan perpaduan kita. Dan di saat ini juga negara sedang berhibah, sedang bersedih dengan peristiwa MH17 dan juga MH370 yang masih sehingga kini masih belum dijumpai. Sudah 4 majlis ataupun istiadat penghormatan yang kita lakukan, yang dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan penghormatan yang tertinggi kepada mangsa-mangsa tragedi tersebut. Dan inilah pertama kali dalam sejarah tanah air bagaimana mereka telah pun diberikan penghormatan tertinggi dengan kerana mereka disalut dengan jalur gemilang. Kalau dahulu jalur gemilang memang dikhaskan hanya kepada pemimpin-pemimpin negara ataupun pejuang-pejuang negara yang terkorban. Tetapi hari ini kerajaan memberikan penghormatan tertinggi kepada mangsa. Kerana apa kita berikan yang sedemikian? Kerana mereka adalah mangsa daripada pergolakan politik di negara yang berkonflik. Tanpa kita sedar atau tidak, mereka yang terkorban adalah juga merupakan wira, dalam arti kata mereka bersama-sama dengan pesawat MH17 yang punya lambang negara kita, lambang kedaulatan negara di sisi membawa bendera kita ke seluruh dunia. Maka itu bukan soal kapal terbang, walaupun dia berharga sampai 1 bilion. Kapal terbang 777 itu adalah merupakan kapal terbang yang tercanggih, tapi akibat daripada pergolakan itu, dia melambangkan ancaman titik kepada maruah negara yang telah pun dinodai oleh satu kuasa yang lain yang kita tidak ada kena mengena. Sebab itulah di saat kita berhibah ini, kita sama-sama mengekalkan, mengukuhkan perpaduan sesama kita agar dengan yang sedemikian rakyat dan juga negara kita, pemimpinnya boleh memikirkan perkara-perkara yang lebih berguna untuk memajukan negara ini. Tuan-tuan dan puan, di akhir capai ini saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak UPM yang telah pun sudi untuk menerima cadangan Jabatan Perangan
untuk menganjurkan program Bicara Siswa di UPM. Terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik yang sudi hadir pada malam hari ini, merupakan hari hujung minggu. Hari Jumaat merupakan hari terakhir minggu ini dan juga esok hari Minggu, tetapi dengan semangat jati diri yang ada pada tuan-tuan, semangat jati diri yang kental, tuan-tuan, adik-adik dapat hadir di Dewan Yang Mulia. Tahniah saya ucapkan. Seterusnya saya ucap terima kasih kepada jawatan kuasa yang telah pun menganjurkan, khususnya di pihak Jabatan Perangan dan juga di pihak Universiti Putera Malaysia yang telah pun tutus lumus untuk menjayakan program ini. Dengan akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Bicara Siswa Kemerdekaan Malaysia ke-57. Apa kata ya Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.